Salam perpaduan. Tak salam lagi, salam dulu, salam Dulu dulu, saya salam. cakap salam satu Malaysia kan. Jadi saya rasa semua parti politik, kalau boleh mereka ni nak memerintah secara bersendirian. Ya. Barisan Nasional juga kita berusaha berhempas pulas nak memastikan kita boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, kerana telah jelas nyata bahawa kerajaan yang terdiri daripada musuh-musuh politik yang mula ditubuhkan oleh Pakatan Harapan, dalam tu ada PKR, ada Bersatu, ada DAP. Last kali ada Amanah, last kali bertahan 22 bulan. Bila UMNO pula bekerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, dengan GPS, sama juga lebih kurang dalam 17 bulan. Lepas tu diturunkan Muhyiddin, digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Pengalaman yang tak berapa cantik ni menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional cuba untuk mengembalikan zaman kegemilangan kita bila mana kita menang dan boleh memerintah secara bersendirian mengikut acuan kita sendiri. Kalau boleh, memang kita nak. Dan saya yakin Pakatan Harapan pun bercita-cita yang sama. Mereka pun tak expect terpaksa mewujudkan kerajaan perpaduan ni. Sama juga dengan Perikatan Nasional. Semua nak memerintah, semua nak jadi Perdana Menteri. Tetapi walaupun kita minta supaya rakyat jangan undi berbelah bagi. BN kita minta supaya rakyat berikan sokongan pada BN. Jangan undi PN. Kita pun cakap jangan undi PH. PH pula cakap jangan undi BN, jangan undi PN. Tapi rakyat ni tak tahulah mereka, yalah, mungkin ada banyak faktor saya tak nafikan juga apa yang berulang kali oleh Bersatu, oleh PAS mengatakan kalau undi BN akan letak Anwar jadi Perdana Menteri. Betul. Kita explain macam mana pula undi BN Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Kan? Kalau undi BN menang, kita boleh memerintah bersendirian, BN lah Perdana Menteri. Tetapi orang percaya, orang percaya. Dan kita juga tengok bahawa kali ni kita lihat politik wang tu dahsyat betul. Wow. Kali pertama saya dengar ni. Politik wang tu masya-Allah. Saya menyebut tengok politik apa wang yang berlaku di Larut, apa yang berlaku di Paguh. Saya ingat di kebanyakan tempat begitu. Di kebanyakan tempat yang ada Perikatan Nasional memang begitu. Malah apa yang lebih menyedihkan kita Tok-tok lebay ni pun dah mula pandai dah. Bagi duit, wallahi saya undi PAS. Masya Allah. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya melihat dengan dahsyatnya berskala besar. Dulu kita pernah dengar cerita tentang orang terima rasuah berskala besar. Kali ni sudah pastilah mereka bermula dengan menyalahgunakan duit rakyat. Kalau tidak, mereka mana ada duit banyak macam tu. Betul. Itu yang kita minta supaya disiasat mana perginya 600 bilion yang dibelanjakan dalam tempoh darurat tu. Yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dengan begitu dahsyat sekali anak-anak muda khususnya orang yang baru first time voters ni. Mereka disajikan dengan duit, pergi collect duit. Ada yang dijanjikan 300.5 dapat 100 pun ada juga. Macam-macam video yang kita nampak. Ada yang wallahi kami undi PAS, ada yang pakai baju je Kalau artis pakai baju 4 kali ni ada yang sampai 100,000. Kalau selebriti yang besar ada yang 5,000 sekali posting mereka. Anak-anak muda yang biasa pun ada yang pergi konvoi bermotor dibayar. Ada yang pengundi luar yang balik ke kawasan dibayar dengan begitu dahsyat sekali. Ini first time saya rasa yang menyebabkan memang kita tidak langsung menjangka bahawa Barisan Nasional keputusannya begitu teruk. Tetapi apa pun saya masih menganggap bahawa kalau misalnya Barisan Nasional mengadakan pilihan raya sebaik saja selepas kita menang di pilihan raya di Johor, ketika Pakatan Harapan kalah teruk, ketika
PN kalah teruk, ketika Mahathir kalah teruk dan hilang wang pertaruhan. Saya yakin BN mungkin boleh menang, tapi nak buat macam mana, masing-masing ada kepentingan peribadi. Kita tak nafikan manusia ni tak kira parti apa pun, bila ada kepentingan peribadi ni akhirnya yang jadi mangsa parti. Betul. Sedih lah, sedih, tapi rakyat sudah membuat keputusan. Kita minta dia pilih kita untuk memerintah, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tak nak bagi siapa pun menang. Yang akhirnya memaksa ke bawah duli tuanku untuk meminta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi malangnya Pakatan Harapan bersetuju dengan kerajaan perpaduan anjuran ke bawah duli tuanku, tetapi Perikatan Nasional tak bersetuju. Yang akhirnya menyebabkan baginda tuanku menitahkan supaya BN menyertai kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan dan kemudian diikuti oleh GPS. Dan alhamdulillah bila BN dah ikut, GPS ikut, kemudian GRS ikut, Warisan ikut, KDM ikut, Bebas pun ada 2 ikut. Alhamdulillah. Kita ada 148 kerusi untuk membentuk kerajaan yang sangat stabil. Baik, masih lagi kedengaran selepas keputusan diumumkan dan juga sewaktu selepas sidang minda Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jam 3.30 pagi kemudian pada masa yang sama besoknya juga Perikatan Nasional mengumumkan yang mereka boleh membentuk kerajaan dengan sejumlah majoriti yang cukup yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan. Dan tetapi keputusan itu ataupun apa yang diumumkan oleh pengerusi Perikatan Nasional iaitu Tan Sri Mahyadin ini sebenarnya tidak ada perbincangan pun dengan Barisan Nasional, betul? Dia sebenarnya macam ini, dia masih terbawa scheme of things dia. Kalau dulu mereka membesarkan saiz parti dia dengan mencuri ahli parlimen, jadi selepas pilihan raya umum yang ke-15 dia buat benda yang sama. Mereka mencuri 10 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, meminta mereka ini untuk menandatangani apa yang dipanggil sebagai SD, akuan bersumpah. Mereka langsung tak sedar bahawa kita sudah ada akta anti lompat parti. Bila sesebuah parti nak membuat keputusan menyokong mana-mana calon Perdana Menteri, ianya harus dilakukan secara en bloc. Tidak boleh lagi menggunakan SD individu ni. Tapi Muhyiddin seperti biasa, dah biasa sangat beli orang jadi dia ingat dengan 10 SD yang dia dapat tu dia sudah mencukupi 115 kursi. Padahal SD individu sudah tidak boleh diguna pakai. Apatah lagi bila kita approach 10 orang ni, kita beritahu kamu sudah berjanji di dalam aku janji yang kamu tanda tangani sebelum pilihan raya, dan kamu telah pun memberi mandat kepada ketua parti iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, pengurusi Barisan Nasional, untuk berunding dan membuat keputusan bagi pihak kamu, ahli-ahli parlimen, dengan parti mana kita nak bekerjasama. So mereka tak boleh, dia dah berjanji dalam aku janji itu tidak akan maknanya tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa sebelum memberikan SD kepada Datuk Seri Zahid, dan tidak akan menandatangani sebarang SD kepada pihak lain. Dan kita beritahu dengan dia, bukan setakat ianya sudah ditandatangani oleh mereka, kita ada rakaman CCTV. Sebab pengalaman mengajar kita, kita ada pengalaman yang cukup pahit tahun 2018. Lepas kita kalah, kita ada 54 orang ahli parlimen UMNO saja 54, BN ada 79. Sebahagian BN keluar meninggalkan Barisan Nasional, 16 orang. Tak, mula-mula BN keluar, itu yang tinggal 54 saja. Dan daripada 54 ni pula 16 dicuri oleh Bersatu. PKR orang, kemudian lagi 4 orang.
So pengalaman itu menyebabkan kita kali ini lebih berhati-hati dan kita dah buat persiapan awal. Sudah ada aku janji awal dan kita beritahu dia tindakan kamu itu sendiri boleh menyebabkan kursi kamu tu terkosong. Dikosongkan. Itu yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menandatangani menandatangani surat membatalkan SD yang ditandatangan yang terdahulu untuk memberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ianya diserahkan kepada baginda tuanku. Jadi bila tuanku panggil Tan Sri Muhyiddin, Muhyiddin kata dia ada 115, tuanku kata tak cukup. Maknanya tuanku dah tahu dah yang 10 orang yang dicuri daripada UMNO ni, mereka sudah pun menarik balik SD tersebut. Itu yang menyebabkan BN terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa mereka berkecuali tidak menyokong mana-mana pihak. Itu sebenarnya nak bagi gambaran kepada istana bahawa kita belum lagi memberikan sokongan kepada mana-mana pihak. Maknanya nak batalkan SD yang telah diberikan kepada Muhyiddin. So tak timbul soal dia ada enough numbers ni. Seperti juga Datuk, saya dan juga kawan-kawan kita kempen kuat-kuat ini di seluruh negara. Kita kempen, kita bawa satu naratif bahawa Pakatan Harapan akan menjadi kerajaan. Datuk mungkin di sebelah Barisan Nasional. Kita tidak pernah terfikir ataupun kita tidak pernah merasakan bahawa ada kerjasama waktu itu. Jadi macam contohnya di tempat di Bagan Datuk, kita letakkan Datuk Seri Samsul Iskandar yang begitu hebat, tentangan yang sengit di Bagan Datuk itu, dan ini satu, saya ingat satu keadaan yang mana pertama kali yang berlaku di Bagan Datuk, Pakatan Harapan begitu ketara sekali. Kerana saya turun bersama-sama dengan calon Bagan Datuk, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar. Begitu juga di tempat-tempat lain. Jadi ada setengah-setengah pihak yang mendakwa bahawa kalau undi Pakatan Harapan nanti akan dapat Barisan Nasional, dapat Zahid dan sebagainya lah. Kan? Begitu juga dengan pihak kami. Pihak Pakatan Harapan juga undi Perikatan Nasional akan dapat BN, akan dapat Zahid dan sebagainya. Jadi sekarang ni bila dah ada keputusannya, iaitu 82 buah kerusi Pakatan Harapan, 30 kerusi Barisan Nasional. Waktu itu di dalam war room pada malam pengumuman keputusan pilihan raya, saya berada bersama pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan. Kita tengok numbers tu, kita pening sebab kita tak capai 112. Tetapi bila siarkan keputusan dengan numbersnya 82, Perikatan 73, Barisan Nasional 30. Kalau dibuang Perikatan Nasional itu 82 campur 30, ngam-ngam jumlahnya 112. Dan pada waktu itu saya pun mengambil satu masa yang agak panjang. Adakah perkara ini takdirnya, ketentuannya untuk ada penggabungan dari Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan? Saya pun tidak tahu lagi pada waktu itu. Tetapi saya nak sebut di sini, Allah telah pun beri jawapan. Tuhan telah bantu kita untuk memberikan jawapan dengan numbers itu. Baik, saya rasalah bila kita sekarang ni dah berada di dalam kerajaan yang dikenali sebagai kerajaan perpaduan. Dan saya juga melihat di pihak sebelah sana lah, pihak yang tidak berpuas hati ini atas keputusan ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh tuanku yang di Pertuan Agong dengan menggabungkan Perikatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dan mereka seolah tidak boleh nak terima keputusan. Mereka mengeluarkan sangat banyak kenyataan yang berbaur fitnah, hasutan, perkauman dan sebagainya. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan di peringkat bawahan dan juga pengikut-pengikut dia lah, turut sama untuk dia membuat satu naratif berkenaan tentang kebencian ataupun kebimbangan apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, dan juga ditohmah bahawa nanti kerajaan akan hilang institusi raja, agama Islam akan
hilang dari segi keistimewaannya orang Melayu, bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi pada pandangan Datuk ni, adakah perkara ini sihat ataupun bagaimana? Okey, pertama sekali kita pun memang kalau boleh kita nak merintah secara bersendirian. Sebab pengalaman bergabung dengan parti-parti politik terutamanya Bersatu ni memang mimpi ngeri bagi Barisan Nasional. Dah lah dia khianat kita dulu kan. Dia dimaafkan, kita angkat dia pula menjadi apa ni menjadi Perdana Menteri. Kemudian dia tikam belakang kita. Lepas dia tikam belakang kita, dia mainkan kita, dia duit kita di bloknya, pemimpin kita nak dipenjarakan. Jadi bila malam tu keputusan dia sedemikian rupa, kita berada di persimpangan, tak ada orang boleh bentuk kerajaan. Betul. Suka tak suka masa tu, memang kita kena fikirkan dengan siapa kita nak berada. Dan kita tahu bahawa ketika itu Perikatan Nasional sudah pun mengulurkan tangan untuk bersama dengan Barisan Nasional. Bagi saya kalau cincang kerat 18 pun saya takkan bersama dengan Bersatu lagi. Saya takkan benarkan parti saya ni bekerjasama dengan Bersatu. Sebab dia telah khianat kita. Betul. So daripada kita mengambil keputusan untuk bersama dengan orang yang pernah kita ampunkan, PAS pun tak pernah ampunkan amanah sampai sekarang. Betul tak? Betul. Tapi UMNO ni kita pernah kena khianat dengan Muhyiddin, dengan Mahathir pun kita ampunkan Muhyiddin. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Dan last kali mereka seksa kita, mereka bully kita, mereka tikam belakang kita di Sabah dan sebagainya. Jadi cukuplah pengalaman ni. Jadi bila buntu itu yang saya nampak suka tak suka, pilihan terbaik Barisan Nasional ialah bersama dengan Pakatan Harapan. Kerana pertama sekali saya nampak ini pandangan kami lah di sebelah UMNO. Kita nak bagi peluang balik orang yang terang-terang nak bunuh kita atau kita nak bagi peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang belum pernah buat apa-apa kat kita. Dia belum pernah dapat kuasa sebagai Perdana Menteri. Belum ada rekod menzalimi kita seperti mana yang Muhyiddin. Kan? Jadi bagi saya lebih baik kita pilih pilihan yang kita belum tahu apa jadi. Kan? Dan sebagai seorang yang pernah dianiaya oleh kursi Melayu berapa? Yang Melayu 18 orang. Jadi kalaupun UMNO dapat yang menang 18 yang Melayu menang kan? 18 Kalaupun UMNO dapat tambah kursi 26 kursi yang UMNO menang itu kekal. 73 kursi yang Bersatu dan PAS menang, UMNO tak boleh masuk bertanding di situ lagi. Maknanya dalam arti kata lain, UMNO bahagian lain ni selain daripada 26 ni dah boleh tutup kedai lah. Jangan bazir masa. Memang akan datang mereka tak boleh bertanding di 73 kursi ni. Kalaupun nak dapat pun 18 ni pun disebabkan prestasi Bersatu dan PAS lebih baik daripada UMNO. Daripada 18 ni mungkin kita dapat 3. So apa nak jadi dengan UMNO kalau UMNO tinggal 29 kursi? Kita parti yang mempunyai keahlian terbesar.
kita mungkin kalah kali ini disebabkan fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada kita dengan agenda dia orang mengatakan kalau undi kita Anwar yang akan berkuasa dan dengan politik wang yang mereka mainkan. Saya yakin masa depan bersama dengan Pakatan Harapan ini lebih cerah. UMNO akan boleh bertanding di semua kursi Melayu kecuali mungkin kawasan-kawasan yang 18 yang apa ni PKR dah menang dan mungkin kawasan Melayu Bandar. DAP takkan kacau kawasan UMNO. Betul. Sebab mereka akan bertanding di kursi China dan India. PKR pun banyak juga bertanding di kursi China dan India. Betul. Kalau katalah ada UMNO perlu bertanding di kawasan bandar, mungkin kita boleh swap. PKR dan Amanah mungkin boleh ambil kawasan kampung dan sebagainya. Ini boleh diperbincangkan. So dari segi kepentingan parti UMNO ni, lebih baik bagi saya bersama dengan Pakatan Harapan berbanding kalau kita bersama dengan apa ni kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi atas dasar tu saya saya tak tunggu sebenarnya apa ni pendirian parti, sebab kalau kita tunggu pendirian parti, tahulah parti ni dia akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, dia kena consult, dia kena runding dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk memberikan naratif kenapa kerjasama dengan Pakatan Harapan ni adalah untuk masa depan yang lebih baik untuk UMNO khususnya. Baik, cuma ada satu sedikit isunya di sini adalah dalam Pakatan Harapan ni ada DAP. Jadi DAP dia macam gini. Dulu lagi UMNO. Tadi soalan dah ditanya, saya belum sempat nak masuk bab tu. Bagi saya tak takut dengan DAP. Sebab mungkin kita kena terima hakikat semua orang ada buat silap. Semua ada buat silap, DAP pun ada buat silap. Tetapi DAP telah membayar harga yang cukup mahal di atas kesilapan dia. Mungkin ada ketika dia berkuasa dia keterlanjuran kata-kata. Mungkin ada orang macam Superman Hugh yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang cukup resis. Melayu akan skru Melayu, kita akan gunakan Melayu untuk skru Melayu, kita guna Tun Mahathir. Orang ni pun dah kena buang dengan DAP. Dalam UMNO pun ada juga orang macam ni. Yang perangai macam Superman Hugh ni, yang resis, macam Papa Gomo contohnya. Dia kata kita akan tarik kerakyatan India dengan China. Kita tak boleh buat benda ni. This is very wrong. Dia pun dah digantung oleh UMNO 6 tahun. Kalau boleh buang balik, buang tu pun tak apa. Sekarang ni dah kena gantung pun masih berasa lagi parti kan. So kita belajar melalui kesilapan kita. Saya yakin DAP pun belajar melalui kesilapan dia. Kerana kenyataan-kenyataan dia, kerana mungkin keterlanjuran mereka dalam mendesak ni, akhirnya menyebabkan kerajaan yang mereka bentuk bersama dengan Mahathir akhirnya runtuh selepas 22 bulan. Jadi bagi saya, dengan pengalaman pahit mereka ni, lepas mereka runtuh, Lim Wah Eng dihadapkan ke muka pengadilan, lepas mereka runtuh, kita lihat Syed Saddiq dihadapkan ke muka pengadilan. Saya yakin mereka pun tak nak benda ni berlaku lagi. UMNO pun tak nak juga. Selepas kita bekerjasama dengan Bersatu, kita dianiaya mereka, kita dizalimi mereka, kita pun tak nak benda ni berlaku lagi. Kan? Jadi masing-masing hari ni akan lebih berjaga-jaga. Maknanya saya yakin, itu sebab saya punya kenyataan, mungkin sebelum ni PAS tak boleh menjinakkan DAP. PAS parti kecil. Parti kecil. Cuma sekarang ni dengan politik wang yang mereka mainkan, mereka sudah menjadi parti besar. 49 kursi. Kita tak tahulah berapa lama benda ni boleh bertahan. Tak apa, kita tengok dan lihat. Dulu mungkin ada Abah untuk memberikan dana pilihan raya. Selepas ini bila kita siasat mana perginya 600 bilion dan sebagainya, tak mustahil duit UMNO yang dulu dibekukan lepas ni duit dia orang dibekukan. Betul tak? Mereka tidak akan ada lagi modal untuk apa ni, menyogok pengundi-pengundi ni. So senario akan berbeza selepas ni. Saya yakin dengan
UMNO sebagai sebuah parti yang mewakili orang Melayu yang paling ramai, 4.2 juta orang. Kita boleh membuat DAP menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati Islam sebagai agama persekutuan, menghormati kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menghormati kedudukan raja-raja Melayu. Dan mereka dah faham dah. Kalau mereka tak sanggup buat benda ni, mereka masih lagi nak menuntut Malaysian. Mereka masih lagi nak menuntut diiktiraf UEC dan sebagainya. Kalau tak tunaikan tuntutan, mereka akan keluar. Macam sekarang ni, kenyataan dengan Komeng dulu diguna pakai. Saya nak tegaskan itu kenyataan lama. DAP sekarang takkan keluar macam tu. Daripada mereka tidak ada kuasa, dia orang pun tak boleh tolong masyarakat Cina. Betul tak? Betul. Sama juga dengan UMNO. Kita pun fikir tentang masyarakat Melayu. Kalau kita tak ada kuasa, macam mana kita nak tolong orang Melayu? Betul tak? Jadi masing-masing akan menjaga hati satu sama lain. Masing-masing akan lebih menghormati kontrak sosial yang ditandatangani sebelum kita mengecapi kemerdekaan. Saya yakin kita tak perlu takut dengan DAP seperti mana ramai orang bimbang dengan DAP. Ini keyakinan saya. Dan kalau misalnya adalah yang terlanjur, sudah pasti we are here. Kita akan pastikan bahawa mereka akan ditegur. Kalau kita pun tiba-tiba ada di kalangan kita yang terlebih Melayu, sudah pasti ada DAP yang akan menegur juga. Ini saya yakin dia akan ada check and balance, InsyaAllah. Tadi berkaitan tentang UEC itu tadi. UEC ni saya ingat sewaktu pemerintahan yang Berhormat Pagoh menjadi Perdana Menteri, peruntukan beasiswa no limit telah diberikan kepada pelajar-pelajar UEC. Yang mana waktu itu dia juga UEC juga ataupun waktu itu ada tuntutan Dongzong ataupun tuntutan ataupun peruntukan saya ingat lagi, peruntukan sebanyak 58 juta telah diberikan kepada sekolah Cina. Berbanding Pakatan Harapan cuma RM 2 juta. Dan kemudian bila mereka menjadi kerajaan, sebelum itu mereka sangat lantang menentang Dongzong, sangat lantang menentang UEC, yang mana UEC ni adalah pesaing kepada STPM, pelajar-pelajar STPM. Dan bila jadi kerajaan, senyap. Bila jadi kerajaan, mereka tidak mampu untuk menegur tentang hal ini. Ini yang menjadi kepelikan bagi saya. Dan berkenaan tentang sektor pendidikan juga, saya nampak sewaktu kerajaan Yang Amat Pagoh dan juga Ismail Sabri ini menjadi Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dia adalah daripada Perikatan Nasional, iaitu Dr. Razif Jidin. Tetapi malangnya bila kita jumpa kempen pilihan raya yang melibatkan guru-guru, kempen di dalam sekolah, buat video dan mengungkapkan satu kata-kata yang tidak sepatutnya sebagai seorang guru itu bercakap di depan ataupun bersama dengan anak-anak murid berkenaan tentang resis, berkenaan tentang hak-hak orang Melayu. Benda ni tak ada. Tidak ada pun sebab dalam Pakatan Harapan tak ada. Dan ini adalah satu fitnah yang tentunya telah pun mendoktrinkan seramai mungkin di kalangan mereka. Jadi sekali lagi DAP ini menjadi mangsa. Dan sebentar tadi Saudara Lokman nampak sudah mula faham berkenaan tentang DAP ini. Kami daripada Keadilan dah lama faham. Saudara Lokman tentunya dia yang dulu pernah bersama berkawan dengan DAP. Cuma DAP ini perlukan seorang rakan untuk menegur. Rakan yang baik adalah rakan dia kena ada check and balance, yang sentiasa menegur. Saya tak bercakap DAP ni ataupun saya tidak nak defend DAP ni adalah satu parti yang perfect, tidak. Tetapi kita ni bila jadi kawan, kau dah buat salah ni, kita tegur, kau tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni. Dan kita harapkan agar kerajaan yang baru ini, yang mana dititahkan oleh tuanku, kerajaan perpaduan ini mampu mengembalikan kestabilan politik. Itu yang utamanya. Selagi mana kita tidak ada kestabilan politik, setiap hari kita meratip DAP. Sampai hari ini, sebelum tadi saya dalam live tadi dalam kereta pun saya sempat membaca ciapan-ciapan dari pihak sebelah sana yang masih lagi mengaitkan DAP dah tak ada idea. Jadi kita menggunakan satu peluang ini bila kita berada dalam kerajaan, kita duduk bersama dan kita bentuk bersama dan kita saling kenal antara satu sama lain.
tak kenal maka tak cinta. Itulah ungkapan yang sesuai untuk kita nak beritahu tentang DAP. Dan saya melihat bahawa bagi Pakatan Harapan perkara itu kita dah selesai lama. Kesefahaman itu dah selesai lama. Tetapi saya melihat UMNO itu yang lebih kritikal. Sebab UMNO perlu menerangkan dengan keseluruh ahli-ahli UMNO yang berjumlah 4.2 juta itu tentang apa yang sebenarnya berlaku. Dia kena fahamkan tentang isu itu. Ini yang menjadi masalah. Saya nak beritahu dengan kawan-kawan UMNO yang dalam live pada malam ni. Okay. Kita tak pernah prestasi kita begini buruk. Dulu masa pilihan raya umum yang ke 14 daripada masyarakat Cina kita cuma dapat 3% je. Kali ni masyarakat Cina alhamdulillah kita dapat 5%. Tetapi masyarakat Melayu yang mengundi UMNO kali ni, yang mengundi BN tinggal 33%. Pakatan Harapan pun mereka dulu mendapat 25% pada tahun 2018. Kali ini mereka dapat 11%. So dari segi prestasi sokongan orang Melayu terhadap UMNO merosot banyak. Betul juga. Pakatan Harapan pun sama juga, merosot juga. Jadi saya nampak untuk masa depan bila kita bersama dengan Pakatan Harapan ni, UMNO yang masih mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai ni, sebuah parti yang diyakini oleh orang Melayu, bila bergabung dengan Pakatan Harapan yang diyakini oleh masyarakat bukan Melayu, even 85% masyarakat India bersama dengan Pakatan Harapan, kali ini ada lebih kurang 97% masyarakat Cina bersama dengan Pakatan Harapan. Cuba bayangkan potensi untuk gabungan kerajaan perpaduan ini memenangi semua pilihan raya yang akan datang. Ini ramai orang tak nampak. Bukan hanya kita akan this is going to be the end of racism. Kita akan wujudkan sebuah kerajaan yang ada orang Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Iban, Dayak, macam-macam. Termasuk orang asal. Termasuk orang asal, orang asli semua akan duduk dalam satu pasukan, dan dalam masa yang sama kita berpotensi menang di semua kursi yang kita bertanding dalam pilihan raya. Kalaupun ada sedikit kesukaran mungkin di Kelantan, yang ni Kelantan ni kita memang payah sikit. Sebab orang Kelantan ni dia tak kisah walaupun dia mandi dengan air TO ke, teh Milo ke, teh ais ke, they couldn't be bothered as long as PAS memerintah. Demi Islam, pangkal PAS masuk syurga. Ini kita tak boleh buat apa-apa. Itu pun saya yakin kita boleh mengganggu-gugat juga. Saya rasa ramai yang menyesal, terutamanya di Terengganu ni, bila tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri sekali. Kalau dia tahu dengan duit yang mereka lontarkan di Terengganu ni, saya nak beritahu, bukan hanya yang jenis angkat sumpah wallahi saya undi PAS dapat duit ni. Di pejabat daerah ni mereka agihkan duit dengan menggunakan program yang dipanggil Dana Bakti Remaja. Tahun lepas tak ada. Tahun ni tiba-tiba dia bagi duit di pejabat daerah ni. So kalau mereka tahulah mereka nak menang besar dengan duit ni, saya yakin itu hari pun mereka akan bagi duit. Mereka akan bagi duit. Jadi saya nampak pilihan raya yang akan datang ni, yang justifikasi yang paling jelas sekali yang kita boleh nampak, pilihan raya di Tioman. Di Tioman ni insya-Allah kita akan lihat calon Barisan Nasional yang telah pun mendapat laluan daripada Pakatan Harapan akan menang besar. Di Padang Serai kita tak boleh jadi kayu ukuran. Sebab apa? Saya yakin orang-orang UMNO pun marah dengan calon Padang Serai ni. Sebab calon Padang Serai ni walaupun tempat dia pun belum selesai pilihan raya, dia dah desak supaya Presiden UMNO meletakkan jawatan pengurusi Barisan Nasional. Jadi saya secara peribadi saya tak akan turun bantu calon selagi dia belum minta maaf.
Ya. Ya. Dan saya nampak kawan-kawan saya yang lain pun tak pergi turun ke Padang Serai kerana mereka juga marah dengan tindakan calon Padang Serai ni. Jadi apa ni, ini kayu pengukur pertama di Tioman. Kayu pengukur kedua ialah dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Negeri Kelantan, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. 5 negeri ni akan ditawan oleh kerajaan perpaduan. 6 negeri. 5 negeri dulu. 5 negeri dulu. Bacakan dulu komen di Facebook ni. Wah, banyak sekali komen antara daripada Sean Ibanez. Ini Muslim Position lah ni. Tak kisahlah orang UMNO ke BN ke, kita akan berganding bahu menentang PN, katanya. InsyaAllah. Kemudian saya ambil daripada YouTube, daripada saudara Mohsin Idris, kekok aku BN and PH bergabung. Kita apa tak kekok ni belakang saya ni, nampak ni ada logo Pakatan Harapan. Allah. Lagi kekok. Saya pun kekok sebenarnya, ambil masa seminggu lebih nak move on. Okey, komen daripada Hafiz Hashim YouTube. Ayuh BN PH kita lawan PN habis-habisan. Bila PN hancur, PH BN lawan balik. Saya suka sebab saya pernah cakap soal ini. Saya pernah cakap di dalam satu program dan juga teman-teman UMNO, kawan-kawan UMNO, musuh kita boleh kompromi, tetapi pengkhianat tidak sama sekali. Ini tapi saya tak apa setuju dengan PH BN lawan balik ni. Sebab apa? Bagi saya hari ni PH dia boleh kuasai kawasan-kawasan bukan Melayu. Pengundi bukan Melayu. BN kita mempunyai potensi untuk dapat gana balik sokongan Melayu. Kalau dua ni boleh disatukan dan we can prosper together. We can govern the country, which we are going to have a much more better and much more stable government. Kenapa kita nak benda ni jangka masa singkat? Bukankah itu lebih baik kita buat untuk jangka masa panjang? Betul. Baik. Jadi, kita bacakan lagi komen-komen kawan-kawan kita di Facebook daripada Mozet. Agung sudah perkenan, kita akur dan terima. PN yang tolak cadangan Agung siapa suruh? Betul. Okey, daripada Wilfred. Itu sebab saya nak beritahu, sebenarnya yang banyak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni ialah Muhyiddin. Kalau dia tidak angkuh, dia tidak sombong, dia tak bongkak. Bila dah terlalu kaya, dah maklumlah kan, 600 bilion Bila dah terlalu kaya, dia tak boleh membezakan dia tu rakyat dan baginda Tuanku tu agung. Baik, ni daripada Wilfred Arukiasami. Saya ambil daripada Facebook. Tak fahamlah PN ni, kalau BN gabung dengan mereka seronok pula. Tapi yang di-Pertuan Agong bagi keutamaan pada PN, tapi angkuh dan tolak. Sekarang meroyan. Buat yang terbaik PH plus BN, utamakan rakyat, nanti PRU 16 boleh sapu balik kursi. Ini saya setuju. InsyaAllah. Ini ada satu cadangan daripada saudara Zul Faizal di Facebook. Kosongkan dulu kerusi TPM, lantik Menteri Kanan sebagai ganti, lantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai TPM selepas terbukti tidak bersalah. Baik, saya nak komen sedikit tentang ini sebab ini pun yalah, saya turun di Bagan Datuk dan tentunya saya berlawan dengan Zahid Hamidi. Yalah, itu politik biasalah. Tetapi bila kita fikirkan dari segi sudut kestabilan, negara kita ni memerlukan satu kestabilan politik untuk kita memacu ekonomi dan sebagainya. Dan saya lihat begini, malam tadi saya turut bersama-sama dengan rakan-rakan di Twitter Space. Saya mendengar keluhan, saya mendengar luahan. Saya dengar semua pihak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bagi cadangan lain, nama lain dan sebagainya. Dan saya mengambil satu keputusan secara peribadi. Yang pertamanya, tidak adil untuk kita letakkan 100% kekalahan UMNO Barisan Nasional ini di atas bahu Presiden UMNO. Itu yang pertama. Sebab dia ada struktur yang lain seperti pengarah pilihan raya dan sebagainya. Dan yang kedua, saya nampak satu kelainan sedikit bila sewaktu tempoh berkempen, kita ni menyerang UMNO Barisan Nasional selain pada Perikatan Nasional tu, tetapi di setengah-setengah tempat calon UMNO menyerang UMNO.
calon UMNO menyerang Zahid selaku presiden. Ya. Saya pelik benda tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Zahid Hamidi atau Presiden UMNO ni memang terpalit dengan kes mahkamah. Tetapi dia belum lagi dijatuhkan hukuman. Memadailah kita lihat satu senario, contohnya di Sabah. Di Sabah, di mana Sabah Ketua Menterinya Haji Ji. Timbalan Ketua Menterinya Bong Mokhtar. Bong Mokhtar kan sama juga terpalit dengan kes mahkamah. Tetapi kerajaan itu stabil kan? Walaupun kerajaan itu ialah adalah isu-isu, tetapi stabil hingga hari ini. Itulah sebenarnya kunci ke arah kestabilan politik dalam pemerintahan negeri maupun negara. Jadi saya fikir kalau ikut secara peribadi, ikut marah saya memang rasa tak perlu kot. Kita rasa begitu. Apa pandangan? Okey, dia macam gini. Pertama sekali kena fikir pertimbangan politik dulu. Okey. Kalau tidak kerana usaha Datuk Seri Zahid ni, kan? Boleh tak kita bawa Pakatan ni Barisan Nasional ni untuk bersama dengan Pakatan Harapan? It will never happen. Ya, betul. Untuk makluman, di dalam UMNO sendiri sudah ada pihak ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri, sudah ada pihak ditawarkan jawatan Perdana Menteri. Kalau misalnya masih ada lagi bunyi-bunyi ni, kita tanya dia orang balik, nak perintah ke tak nak perintah? Sebab kalau misalnya hari ni Datuk Seri Zahid tidak diberikan pengiktirafan sebagai Presiden UMNO, dia dipilih oleh akar umbi UMNO. Kalau nak ubah, boleh. Pemilihan UMNO nanti, kalau orang lain dipilih sebagai Presiden, Datuk Seri Anwar ada hak untuk tukar siapa timbalan Perdana Menteri dia bila masa. Bila masa. Okey. Ini pertama. Kestabilan tu penting. Dan kestabilan UMNO itu menentukan kestabilan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Saya ambil contoh hari ini. Apa punca Muhyiddin tumbang? Apa punca Mahathir tumbang? Mahathir tumbang kerana dia parti kecil. Tetapi sebab dia dapat dokongan daripada DAP 42 kursi, dia menjadi 55 kursi, dia menjadi parti yang lebih besar dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Padahal PKR adalah parti paling besar, 49 kursi. Sama juga masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Parti dia hanya 5 orang je dengan dia. 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PKR. Dia ada 32. BN ada 42. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Tak stabil juga. Tak stabil juga. Mereka mencuri kita, mereka buat macam-macam pada kita. Okey. Kenapa tak stabil? Kenapa Muhyiddin tak stabil? Sebab dia tidak menghormati kita. Walaupun kita lebih besar daripada dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri, kursi timbalan pun dia tak bagi pada Datuk Seri Zahid. Dan mereka cuba nak sumbatkan Datuk Seri Zahid ke dalam penjara. Ini menyebabkan wujud rasa tak puas hati, dipersegerakan. Kita pun ada maklumat dalaman kita juga, bagaimana suami kepada CJ berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin dekat rumah abang dia apa semua sekali kan. Benda ni semua menjadi spekulasi di bawah ni, yang menyebabkan timbulnya rasa tak puas hati orang-orang UMNO, yang akhirnya bila dah tak boleh tahan sangat, mereka menarik sokongan pada Muhyiddin. Okey. Apa jadi kalau Datuk Zahid tidak diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Orang lain diangkat. Contohnya, bila diangkat Datuk Seri Ismail Sabri sudah memasang badan untuk menjadi Presiden UMNO. Gadingan dia, Mazhir Khalid, sudah memasang badan untuk menjadi timbalan Presiden. Dan wujud pula, sebelum tu hanya Datuk Zahid diserang. Kemudian Datuk Seri Muhammad Hassan pula mula diserang oleh blogger Perikatan Nasional Raja Petra. Hari ni pun dia ulang lagi sekali. Dia kata Datuk Seri Muhammad Hassan ada kes 10 juta ditransfer ke ni. Nampak tak? So kalau kali ni Datuk Seri Anwar mengulangi kesilapan Muhyiddin, apa jadi dengan kerajaan ni? Kerajaan ni akan tumbang. Katalah dia letak Datuk Seri Ahmad Hassan menjadi calon Perdana Menteri, calon timbalan Perdana Menteri. Sudah pastilah pemilihan akan datang, Datuk Seri Ahmad Hassan akan
bertanding jawatan presiden. Ya. Apa jaminan kalau dia menjadi presiden UMNO, dia tidak akan membawa BN ini untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Tidak ada jaminan. Kalau katalah hari ini kita tahu bahawa mereka nak bunuh dua-dua ni. Dia nak bunuh Datuk Zahid, dia nak bunuh Datuk Seri Mak Hassan. Katalah dia letak orang lain, pihak ketiga. Tidak ada jaminan pihak ini kalau dapat jawatan Timbalan Perdana Menteri, dia menang pemilihan UMNO sebagai presiden UMNO, dia tak tarik benda ni keluar. So jangan nampak benda yang membolehkan kita ni dilihat baik saja. Kan? Kalau contohnya lah dulu Mahathir nak dilihat baik, kenyataan Mahathir dia kata Lim Guok Eng tidak boleh duduk di dalam kabinet selagi dia belum bersihkan kes dia di mahkamah. Betul tak? Kalau dia meneruskan perkara tersebut, DAP pun takkan sokong Mahathir. Mahathir pun takkan jadi Perdana Menteri. Betul tak? Itu yang menyebabkan Mahathir sendiri menukar, dan akhirnya dia lantik juga Lim Guok Eng ketika Lim Guok Eng masih lagi ada kes mahkamah dan kemudian digugurkan. Kita tak expect kes Datuk Zahid digugurkan. Kita expect dia dibicarakan dengan adil. Dan kena faham dalam kes Datuk Zahid ni terang-terang ianya ialah selective prosecution. Ianya adalah satu pertuduhan yang berniat jahat yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau kita lihat peringkat awal pendakwaan hanya tertumpu kepada Datuk Najib. Itu pun selepas orang desak bila nak dakwa Datuk Najib, barulah Datuk Najib didakwa. Hari ini dia didakwa, besok baru bahagian amla nak panggil bagi keterangan. Maknanya dakwa dulu, siasat kemudian. Kes yang sama berlaku pada kes Datuk Zahid. Dan dalam kes Datuk Zahid dia ada dua kes. Satu kes di Mahkamah Shah Alam 40 pertuduhan, satu kes lagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 47 pertuduhan. Kes yang pertama tu dah terang lagi bersuluh, yang terima dana politik. Selama hari ni tidak ada sebarang undang-undang Malaysia mengatakan terima dana politik itu salah. Betul. Tak ada. Dan tiba-tiba bila Datuk Zahid terima dana politik daripada UKSB, dikatakan ianya rasuah. Allah Ta'ala punya kuasa last kali terbongkar bahawa yang memberikan dana politik pada Datuk Zahid, walaupun Datuk Zahid menafikan dia menerima jumlah sampai 13 juta ni, dia kata ada 2 kali je dia pernah terima 100,000. Tetapi bila ditanyakan dengan David Tan yang kata dia ni yang memberikan dana politik ni, siapa lagi yang dia bagi? Terbongkar rupa-rupanya Tun Mahathir pun dapat 2.6 bilion. Tan Sri Muhyiddin pun dapat 1.3 bilion, 1.3 juta. Apa ni, Isyamuddin dapat, KJ pun dapat, Syafiq Abdal pun dapat, ramai orang dapat rupanya. Jadi kenapa ada dua set undang-undang yang berbeza? Bila kena kat Datuk Zahid dikira sebagai rasuah, bila kena kat orang lain ni semua, ianya dianggap sebagai political donation. Ini tak betul. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah membuat keputusan. Dia kata selagi seseorang itu tidak didapati bersalah, selagi itulah dia berhak untuk memegang jawatan di dalam kabinet dia. So kita kena hormatilah keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah pasti, dia dah tengok kes ini, akhirnya hakim pun memutuskan bahawa tidak ada prima facie sebab terang-terang selective prosecution. Dan pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas sendiri mengatakan memang berlakunya seperti mana didakwa oleh Tan Sri Tommy Thomas, ada campur tangan pihak eksekutif Mahathir dan sebagainya. Dan yang menariknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri memberi jaminan dia tidak akan campur tangan dalam institusi atau badan kehakiman ini. Dan membiarkan untuk institusi kehakiman itu menjalankan proses yang adil dan saksama. Ini adalah satu benda yang menarik. Dan biarlah Zahid Hamidi atau Presiden UMNO ni dia menguruskan kesnya. Dan kalau ini pun, kalaulah sekiranya dilantik ataupun menjawat jawatan di dalam kabinet, kita minta doa lah agar dia boleh melaksanakan tanggungjawab tugas itu dengan begitu baik. InsyaAllah. Dengan apa kes yang dihadapi. Baik, saya baca soalan ataupun cadangan daripada
rakan-rakan sangat banyak. Daripada Ismail Tijo, saya ambil daripada YouTube. PHBN tak perlu bubar, teruskan perjuangan. Cari persamaan antara satu sama lain. Fikirkan macam mana nak tawan Kelantan dan Terengganu. Wah, ini satu cadangan yang baik. Satu cadangan yang baik, alhamdulillah. Daripada Kasmawati Amar Muhammad Asri, Facebook, Z dengan Lokman, kena ulang kisah kebenaran SD itu batal dan salah guna sampailah makcik-pakcik kat kampung dengar. Okey, ini sebenarnya saya nak beritahu kat sini bahawa apa yang berlaku pada hari ini, pelantikan Datuk Seri Ibrahim selaku Perdana Menteri, ataupun segala keputusan yang dibuat dengan penggabungkan UMNO, BN dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan, seterusnya disertai oleh GPS, GRS, Warisan dan juga parti-parti yang lain, termasuk Parti Bebas. Ini adalah satu proses yang sebenarnya yang julung kali. Tidak pernah berlaku sepanjang tempoh pemerintahan, sepanjang proses pilihan raya ini. Kita nak bentuk kerajaan dan tak dapat capai 112, dan kita perlu berbuat satu kerajaan unity government, perpaduan itu. Dan inilah pertama kali ini adalah, saya kira adalah president case, yang mana cadangan kerajaan ini adalah cadangan ataupun titah daripada tuanku yang di Pertuan Agong. Yang mana tuanku yang Pertuan Agong ni dia punya tempatnya teratas sekali dalam perlembagaan. Dan segala berkaitan tentang numbers ataupun cadangan calon Perdana Menteri dipersembahkan kepada Kebawah Duli yang di Pertuan Agong. Dipersembahkan. Dan ini pun akan melibatkan pembentukan kabinet. Sudah pasti Datuk Seri Ibrahim ni akan mempersembahkan nama cadangan calon bagi mengisi kabinet kepada yang di Pertuan Agong. Jadi yang di Pertuan Agong sudah pastilah dia akan membuat perhitungan dan keputusan yang sangat bijaksana. Kerana apa ni, Saudara Lokman? Kerana ini adalah, saya fikir ada hikmah di sebalik kejadian ini. Sebelum ini saya lihat institusi raja ini dipermain-mainkan. Ada bukannya pihak daripada Pakatan Harapan ini yang kita tidak kenali. Pakatan Harapan, pimpinan tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan tentang apa tindakan istana, walaupun tidak memihak, tidak mengapa. Walaupun yang Tuan Agong satu ketika dulu melantik Tan Sri Mahyadin menjadi Perdana Menteri, tak apa, kita move on, kita buat kerja. Tetapi ada juga suara-suara yang mungkin berhaluan kiri, yang terdapat di mana-mana, kita pun tidak pasti, yang memperlekehkan, yang mempersenda dan sebagainya. Dan hari ini seluruh dunia mata tertumpu kepada kebijaksanaan Kebawah Duli yang di Pertuan Agong bersama dengan institusi rajanya. Kita lihat sewaktu nama Datuk Seri Ibrahim itu diumumkan dalam satu kenyataan, kemudian dipanggil pula Majlis Raja-Raja untuk membincangkan ataupun buat keputusan ataupun ada pertimbangan yang lain dan sebagainya, dan 9 raja-raja itu bersetuju untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim, menamakan beliau sebagai Perdana Menteri. Itu adalah proses yang bagi saya sangat-sangat menarik. Dan hari ini bila berlakunya kes-kes seperti masalah-masalah seperti perkauman yang dikeluarkan kenyataannya daripada pimpinan parti lawan, dan juga kes-kes yang melibatkan kita rasa ketidaktenteraman daripada kenyataan yang dikeluarkan itu, institusi raja sekali lagi dia telah membuat satu keputusan yang sangat bijak, yang mana dia menggesa supaya pemimpin hentikan, stop. Dan kemudian dia beri penyelesaian. Apa penyelesaian dia? Kita kena menghayati rukun negara. Dan rukun negara itu dicipta adalah selepas peristiwa 13 Mei. Bukan 16 Mei, 16 Mei hari guru. 13 Mei 1969. Rukun negara itu dicipta untuk mengelakkan perkauman, untuk menyatupadukan semua. Dan sekali lagi, rukun negara ini disebut di dalam satu kenyataan Majlis Raja-Raja, titah Majlis Raja-Raja, untuk setiap majlis rasmi kerajaan perlu kita ikrarkan rukun negara ini. Apa pandangan Saudara Lokman? Yalah, bagi saya cadangan baginda tuanku tu memang tepatlah. Kita kena kembali kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Inilah teras 5 rukun negara kita ni, dan sepatutnya menjadi pegangan setiap insan dalam bumi tercinta Malaysia ni.
Cuma kita agak sedih bila mana orang Melayu ni. Ya. Haji Adi ni Melayu. Betul. Mahayadin pun Melayu. Betul. Selama hari ni mereka ni dilihat sebagai orang yang kononnya nak memperjuangkan institusi diraja. Betul. Tetapi hari ni saya tengok Kebawah-Duli Tuanku dihina dengan sehina-hinanya. Ya. Malah Presiden PAS ni dia mengatakan bahawa Kebawah-Duli Tuanku mengalihkan Tianggul, pengadil mengalihkan Tianggul. Sudah ada pemenang tiba-tiba mengalihkan Tianggul. Sudah ada pemenang tiba-tiba tambah masa. Ini satu kenyataan-kenyataan yang bagi saya berbaur. Sekejap, soalan berbaur. Itu game bola, dia pandai main bola tak? Jadi nak jadi pemain ini terang-terang berbau hasutan. Boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948. Ya. Tapi bila polis baru panggil nak bagi keterangan dia, bukan main lagi bukan main lagi. Pemuda PAS nak buat demonstrasi dan sebagainya. Ini satu ugutan. Satu lagi pertuduhan boleh kena tu. Jadi bagi saya lah kalau nak tutup mulut dia orang ni, suka tak suka kita kena hadapkan mereka ke muka pengadilan. Bagi dia rasa juga. Betul. Dulu bukan main lagi, mereka rampas telefon kita mereka sumbat kita duduk dalam lock up dan sebagainya kan. Saya masih ingat lagi ketika PAS menjadi Menteri Undang-Undang. Saya beritahu dengan Taqiyuddin. Saya buat laporan polis ke atas Almari. Saya kena dakwa. Saya kena penjara sebulan. Saya ingat lagi. Saya cakap ketidakadilan ni perlu dibetulkan. Tak bolehlah berterusan. Benda-benda yang tak betul zaman Mahathir ni mestilah dibersihkan. Tapi malangnya ditambahnya pertuduhan tu. Itu Lokman, saya pun kena juga Saya waktu itu ada satu video tular Velfire hitam milik Timbalan Menteri Agama Ustaz Marzuk. Kenderaan itu memang tak pastilah siapa yang bawa, tapi kenderaan tu milik dia lah, ataupun dia yang dipertanggungjawabkan untuk kenderaan tu. Kan dia bawa gelong-gelong, potong double line apa semua. Video tu saya dapat daripada WhatsApp group. Saya letak di dalam Twitter saya. Dan saya mempersoalkan dengan tindakan pemandu itu. Saya kena tangkap. Saya kena panggil pihak polis daripada Kelantan, IPD Kelantan, bersama-sama dengan 2 lagi anggota. Dia telefon saya. Dia kata, "Tuan, saya sekian-sekian, saya nak jumpa tuan berkenaan tentang kes ni semua." Dan dia nak jumpa saya di rumah. Saya tahulah kalau jumpa di rumah ni jadi apalah saya nak jawab dengan jiran-jiran. Jadi saya mohon untuk berjumpa di tempat lain dan bersetuju pada awal. Kemudian saya kebetulan saya ada satu perjumpaan mesyuarat di pejabat salah seorang wakil rakyat di Shah Alam ini, di Kota Anggerik. Jadi saya cakap saya ada dekat sini. Dia cakap, "Marilah jumpa dengan saya untuk ambil apa-apalah keterangan ke apa, kita bincang dan sebagainya." Dia cakap tak boleh, tempat tu ramai orang. Lah pula. Tak apa. Dan nak jumpa kat mana? Boleh tak tuan datang ke IPD Shah Alam? Saya pun panik, saya pun bela, apa benda ni? Jadi saya pun start kereta, saya terus pergi. Dan saya dibacakan tentang apa kesalahan yang saya lakukan, dengan hanya membuat satu posting video satu Velfire hitam yang dipercayai milik Timbalan Menteri Agama memandu secara berbahaya. Itu sahaja yang disiasat saya, yang nak dirampas handphone saya. Tetapi orang yang memandu, orang yang memiliki kenderaan itu tak disiasat. Biasa tu. Aduh, ini satu benda double standard. Itulah kalau saudara Lokman kena sebulan, saya pun kena, saya tak tahulah. Banyak lagi sebenarnya. Hashtag kerajaan pembunuh waktu itu, saya pun kena dan sebagainya. Okey. Ini ada lagi satu cadangan Oh, menarik pada malam ini. Panas. Daripada Asmadi Hassan, Facebook, tolong desak Perdana Menteri segerakan siasatan terhadap kehilangan 600 bilion sebelum pilihan raya negeri. Saudara Lokman ada bukti? Saya rasa memang kena siasat. Memang kita tak ada bukti yang jelas tentang perkara-perkara ni, sebab tidak ada satu pun daripada 600 bilion ni dibentangkan di dalam parlimen. Itu paling utama sekali. Jadi kita nak minta supaya perkara ni disiasat. Kita nak tahu 600 bilion ni dibelanjakan untuk apa. Mungkin ada sebahagiannya untuk emolumen, bayar gaji, kaki tangan awam, apa semua itu tak ada masalah lah. Betul. Tetapi kalau adalah dalam bentuk direct nego,
Ya. yang diluluskan kepada kroni-kroni mereka. Ya. Kita nak tahu benda ni terlaksana ke tak terlaksana, harga tu berpatutan ke tak Ya. berpatutan, apa hubungan antara orang yang mendapat direct nego projek dengan pemberi projek, Ya. ada kickback ke tak ada. Ini semua mesti disiasat sebab Ya. cara mereka berbelanja di Pilihan Raya Negeri Melaka, cara mereka berbelanja di Pilihan Raya Negeri Johor dan juga di Pilihan Raya Umum, Ya. menunjukkan dalam tempoh masa yang begitu singkat mereka menjadi kerajaan, mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Betul. Saya setuju. Mestilah datangnya bukan daripada langit, kan? Ya. Takkan ayah pin tu campak duit daripada langit, betul tak? Betul. Ya. Mestilah datang daripada sumber-sumber Ya. yang kita nak tahulah, Ya, betul tak? daripada mana? Dan yang paling mudah sekali ialah siasat tentang 600 bilion ni dulu. Yes. Kita kena start somewhere. Dan saya akan mulakan siasat Saya akan mulakan siasat. Saya ada kawan-kawan yang ada maklumat, ada mungkin sedikit bukti dan sebagainya. InsyaAllah ni betul. pembongkaran berkenaan Dan kita minta supaya kawan-kawan yang dulu pernah terlibat bagi duit ke ataupun bagi projek dapat projek kena bayar tu bayar ni zaman Perikatan Nasional ni, tolonglah tampil ke hadapan. Boleh hubungi saya 0123320000 kalau ada maklumat nak bagi pada kita untuk kita siasat atau kita lapor pada SPRM, bagi, insya-Allah kita akan bantu untuk memastikan mereka-mereka yang telah menyeleweng duit rakyat ini dapat kita hadapkan ke muka pengadilan. Soalan seterusnya daripada Jul YNWA, ini peminat Liverpool ni, You Never Walk Alone, daripada Facebook. Soalan, pandangan Datuk tentang angin perubahan di Pantai Timur dan Perlis bila rakyat memilih Perikatan Nasional. Apakah faktor pengundi tolak BN dan PhD 3 negeri tersebut? Saya terus terang saya cakap lah pertama, kita kena terima hakikat bahawa BN berhadapan dengan sabotaj parti dari dalaman. Okey. Ada di antara calon-calon kita yang kita gugurkan. Mereka telah bertindak bertanding atas tiket musuh. Mereka bertanding atas tiket bebas. Dan rakan-rakan mereka yang tidak bertanding pun sabotaj sama, Ini memainkan peranan juga dalam menyebabkan BN kalah teruk. Kedua, kerana faktor kewangan ni, saya memang tak boleh terima dan takkan maaf sampai bila-bila perbuatan keji Perikatan Nasional dengan PAS ni. Bagi saya mereka ni telah merosakkan minda anak-anak muda kita. Hanya dengan duit yang mungkin nikmat dia mungkin boleh bertahan seminggu, anak muda kita telah menyebabkan negara mungkin berhadapan dengan kesengsaraan untuk tempoh 5 tahun. Cuba kita bayangkan macam mana Muhyiddin yang dikenali sebagai bapa lockdown, orang cukup marah dia kerana orang hilang pendapatan, orang tak boleh cari kerja, cari rezeki untuk sara hidup anak, orang terpaksa mengharapkan kepada duit KWSP. Tak pernah tahu rakyat Malaysia ni merayu pada kerajaan, bagilah kami nak keluar duit kami sendiri ni, tak pernah. 2 kali kita kena bagi keluarkan duit KWSP, Air Sina dengan Air Citra. Sekarang pun ada orang minta ni bersasar 2.0. Kenapa? Sebab tak pernah kita sampai terseksa begitu. Bukan setakat ada yang terpaksa pinjam along, ada yang tak mampu pinjam along, ada yang buntu, ada yang bunuh diri. Tapi ada orang masih undi dia. Saya memang tak boleh terima, betul. Memang tak masuk akal. Jadi saya tak boleh bayangkan bagaimana manusia ni boleh sanggup lupakan benda tu hanya dengan duit. Hanya dengan duit. Itu BN. Sedih lah sebenarnya, sedih. Sebab anak-anak muda sepatutnya masih bersih. Patutnya jiwa mereka nakkan sebuah kerajaan yang bersih, nak kerajaan yang tidak rasuah, tidak salah guna kuasa tu sepatutnya kuat lagi. Sebagai anak-anak muda. Tapi malangnya dengan mudah mereka ni dibeli. Bagi saya cerita pasal Pakatan Harapan, kenapa gagal di Pantai Timur, di utara, dan juga sebahagian tempat di Perak, di Pulau Pinang. Yang pertamanya sebab kita memperakui bahawa ini kelebihan di pihak Pakatan Harapan kerana gagal
mengesan peringkat awal berkenaan tentang tsunami TikTok contohnya. Ya. Dan kita lihat bila keputusan pilihan raya yang sangat mengejutkan, kita tewas di beberapa kerusi yang sepatutnya menang, contohnya di Pematang Pauh. Ya. Pematang Pauh yang mana calonnya adalah Nurul Izzah. Nurul Izzah ni saya lihat dia mempunyai satu karisma, potensi yang sangat bagus jika dibandingkan dengan calon lawan. Tetapi bila calon lawan tu menggunakan pendekatan TikTok, berkempen dari TikTok dan kemudian ada tsunami. Tapi Zack, kalau Pakatan Harapan ada duit banyak, Pakatan Harapan pun boleh upah artis TikTok ni. Iyalah. Kan? Tapi kita tak ada duit. Kalau dah 4 posting 100,000 dibayar, berapa banyak artis yang akan bersama dengan kita? Betul. Betul tak? Betul. Tapi kita tak ada duit mewah macam tu. Ya. Dan kalau ada duit pun, we will never do that. It's very wrong. Betul. Kita tak buat benda tu. Kalau kita buat advertisement Facebook ke apa, okey lah, ini normal. Dan satu lagi, kita ni Pakatan Harapan ni dia tak pandai menjual. Menjual apa? Menjual agama. Dia tak pandai. Pakatan Harapan tak pandai langsung nak jual agama. Dia cakap straight dia berdasarkan fakta. Kalau kita boleh menyanyikan syurga kalau undi Barisan Nasional, BN pun menang juga. Mungkinlah kalau kita pandai. Tetapi kita pun kadang-kadang kita hairan juga. IQ rakyat kita ni takkanlah begitu teruk. Betul tak? Mana masuk akalnya undi PN undi BN dan undi PH masuk neraka. Ketua Pemuda PAS ni. Betul tak? Tapi ada orang percaya juga. Ada orang percaya. Bukannya orang lain sangat menyedihkan lah. Betul. Ya, kadang teman-teman rapat ataupun saudara-saudara sendiri, kadang-kadang kita geram juga kan. Geram juga. Allah, itu yang kita gagal nak menjual, itu menjual agama. Okey, kita pergi ke seterusnya. Daripada Rukiah Ahmad, saya ambil daripada YouTube. Kak Yang tak faham apa dimaksudkan oleh Hadi Awang yang kaitkan bola sepak dengan kerajaan perpaduan hari ini. Mohon Datuk berjelaskan. Saya pun tak faham. Dia sebenarnya dia kata mula-mula pengadil alihkan tiang gol. Sebenarnya tuanku tidak mengalihkan tiang gol. Bila tuanku panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanya berapa orang yang dia ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi satu numbers yang menunjukkan bahawa beliau dapat sokongan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So ada 112. Cuma daripada 112 itu ada 10 orang yang dah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin. Kalau nak ikutkan di bawah akta lompat parti tu, 10 tu dah tak boleh pakai. Tak relevan lah. Tak relevan dah. Tuanku dah boleh bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tetapi dia nak cuba bersifat adil. Tan Sri Muhyiddin pula, tu yang dia submit satu hari awal. Bila dia submit satu hari awal, tuanku dah tengok dah senarai dia tu dan mendapati daripada 115 tu ada 10 daripadanya datang daripada BN. Maknanya mereka membeli SD daripada orang BN. Mereka dapat SD individu yang tak boleh pakai juga. Itu sebab dia cakap dengan Tan Sri Muhyiddin bahawa dia pun tak cukup numbers. Tuanku cuba nak ambil jalan tengah supaya dua buah parti besar ni yang menang paling banyak kursi, 182, 173, kamu bergabunglah, berpakatlah. Tetapi Tan Sri Muhyiddin tolak, Datuk Seri Anwar terima. Jadi apa pilihan yang tuanku ada? Bila kamu dah tolak, maka dia terpaksa panggil pihak yang ketiga menang kursi paling banyak, iaitu BN. Barisan Nasional. Bila diminta barisan untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan, barisan bersetuju. Datuk Zahid menandatangani bersetuju bagi pihak Barisan Nasional. Kemudian nak bagi kukuh lagi, baginda tuanku memanggil GPS. Dan GPS pun bersetuju. Maka dah ada sebuah kerajaan yang kuat. Kemudian barulah warisan masuk
KDM masuk, GRS masuk. Dan lain-lain. Tapi Lokman, saya tengok apa dari sudut ke arah nak pembentukan kerajaan perpaduan ini. Ya betul lah, hari pertama parti-parti ketua-ketua parti Pakatan Harapan, Pakatan Nasional telah mempersembahkan numbersnya dan memang tidak ada satu pun kerajaan yang boleh membentuk kerajaan dan satu parti yang boleh membentuk kerajaan. Jadi ialah Datuk Seri Ibrahim menandatangani dan bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan Tan Sri Mahyidin dia menandatangani tapi tidak bersetuju. Dan waktu itu saya difahamkan Yang Dipertuan Agong dia hasrat dia adalah untuk penggabungan dua, PN dan juga PH. Tetapi Tan Sri Mahyidin ni terlebih dahulu bersama dengan Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Syekh Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Haji Hadi Awang ni telah meninggalkan perkarangan istana begitu saja. Dan dilihat tindakan itu sangat biadab. Bagi saya sangat biadab. Wartawan pun dia tak berhenti dan terus dia buat satu kenyataan yang sangat agresif di rumah yang betul-betul saya ingat biadab. Okey, dari segi tata kelolanya, dari segi tertibnya, saya lihat di sini Datuk Seri Ibrahim ni dia sangat patuh kepada satu apa yang disarankan oleh Tuanku. Dan kemudian perjalanan cerita ni menarik ni, penggabungan kita ni, Datuk Seri Ibrahim ni terlebih dahulu dan kita nampak dengan begitu tertib berjumpa dengan Presiden UMNO, Presiden Pengerusi Barisan Nasional. Saya nampak di situ itu adalah satu tata kelola, tata cara. Dia tak mencuri ahli kita. Yes, dia berbincang nak pinang anak orang kan. So kita jumpa berdepan. Betul. Tapi Tan Sri Mahyidin dia umumkan. Pergilah jumpa dengan mak bapak dulu. Yes. Jumpalah dengan presiden parti dulu. Yes. Betul tak? Betul. Dah berbincang. Dan benda tu sangat menarik. Saya pun rasa macam wow, ini the best lah. Kalau Tan Sri Mahyidin tidak ada sebarang perbincangan. Saya cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ini salah satu sebabnya kerana Tan Sri Mahyidin. Adalah dia kurang ajar kat tuanku, dia kurang ajar kat kita juga. Dia curi kita punya MP. Okey, ni soalan saya ingat yang last kali agak soalan terakhir ni. Yang daripada neutral saya ambil daripada YouTube. Nak tanya juga, sekiranya Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, apa jaminan beliau tidak guna kuasanya untuk pengaruhi kes beliau? Boleh bagi sedikit pandangan Saudara Z dan Saudara Lokman. Okey, ini nak beritahu dengan sahabat kita. Datuk Seri Zahid sudah pun didakwa di mahkamah dan kes beliau 47 kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ni tidak melibatkan polis. Tidak melibatkan polis. Jadi saya yakin kalau Datuk Seri Zahid diberikan mandat untuk menjadi menteri. Dia cakap apa tadi? Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri dia jaga polis. Dia tak jaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey. Pendakwaan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang melibatkan DPP daripada Jabatan Peguam Negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah adalah sebuah badan bebas. Betul. Jabatan Peguam Negara pun bukan tertakluk di bawah Timbalan Perdana Menteri. Kan badan kehakiman pun sama juga. Tidak ada kena-mengena juga dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi tak ada sebab lah dia boleh menyalahgunakan kuasa dia. Dan saya berpandukan daripada kenyataan Datuk Seri Ibrahim sendiri. Satu bentuk jaminan yang saya ulang lagi sekali bahawa beliau membuat satu jaminan tidak akan campur tangan dalam urusan mahkamah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Zahid Hamidi ni, Datuk Seri Zahid Hamidi ni ialah memang sedang berdepan dengan kes mahkamah. Tetapi belum lagi diputuskan bersalah. Tidak adil untuk kita menilai di situ sebab di Sabah yang mana ketua menterinya saya sebut tadi daripada Parti Bersatu lah kan, Haji Ji, timbalan ketua menterinya adalah Bung Mukhtar yang turut berdepan dengan situasi yang sama dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni, tidak pula dipertikaikan oleh mereka. Dia kes dia sama. Dan di Sabah stabil. Saya sebut lagi sekali, di Sabah stabil politiknya. Walaupun yang menjadi nombor 2 di negeri Sabah tu, dia pun turut berada dalam kluster mahkamah. Dan sebab apa? Sebab dia adalah pengerusi Barisan Nasional Sabah kan. Jadi itulah yang kunci kestabilan. Soal hukuman saya pun ambil masa untuk saya hadam berkenaan tentang ini.
saya pun tak berpuas hati juga, saya pun tak setuju juga. Tapi bila kita lepas bincang tu, saya balik bila kita berjumpa di PWTC tu di sana, dan saya balik tu saya fikir, betul lah kalau pilih orang lain tak stabil, ini stabil, dan betul saya Hamidi ni belum bersalah lagi. Dan kalau nanti dia bersalah, tak apalah. Biarlah. Kalau dia didapati bersalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tukar bila masa. Ya, betul. Bukan setakat kalau dia didapati bersalah. Kalau misalnya Datuk Seri Zahid tidak berjaya mengekalkan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh buat rombakan kabinet. Yes. So jangan bimbang. Ini benda yang kita tak perlu bimbang. Yang paling penting sekarang ni kita fikir macam mana kita boleh wujudkan sebuah kerajaan yang stabil hari ni. Kita kena cepat form government ni, form kabinet ni, supaya kita boleh teruskan kerja-kerja berhadapan dengan masalah banjir kita ni, untuk berhadapan dengan shortage of food tahun depan, dengan masalah stagflation yang bakal berlaku menjelang pertengahan tahun depan, berhadapan dengan krisis kenaikan harga barang, Dan alhamdulillah nampaknya respon sangat baik. Mata wang kita dah mengukur daripada RM4.75 sekarang ni RM4.40 sen. Dan saya yakin ini juga akan membuat kita punya bursa saham Kuala Lumpur melonjak. Indeksnya akan lebih mengukuh. Dan dengan ucapan-ucapan positif yang diterima daripada ketua-ketua negara, 42 buah negara ini menunjukkan bahawa potensi untuk kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran kita, dengan negara-negara lain, hubungan ini dapat dipulihkan. Contohnya hubungan yang dah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan India, hubungan yang dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan China. Ini saya yakin hubungan yang dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan Amerika, ini saya yakin semuanya akan kembali dapat dipulihkan. Ini dapat dipulihkan. So saya nampaklah FDI kita pun insya-Allah akan masuk. Dan kalau dulu mungkin kita ditinggal jauh oleh Indonesia, saya nampak kemungkinan besar selain daripada Indonesia hari ini, pelabur mempunyai sebab yang kukuh untuk melabur di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, insya-Allah, dan negara-negara macam Vietnam, Filipina dan yang lain-lain. Dan saya juga monitor setiap hari saya akan monitor pergerakan bursa saham. Saya pernah menyebut bahawa bursa saham kita jatuh disebabkan oleh ketidakseimbangan politik, ketidakstabilan politik. Dan sewaktu Perikatan Nasional dia membuat kenyataan dia bakal membentuk kerajaan, kita punya saham tu jatuh. Saya dihentam teruk oleh penyokong-penyokong parti sana, dan tiba-tiba Astro Awani secara live dia menyebut perkara yang sama. Dia sendiri sebut, bukan saya sebut. Saya ambil video dia, saya letak dekat Twitter saya. Inilah bukti yang mana kalau Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan yang ada 49 buah kursi daripada PAS yang dilihat sebagai parti yang ekstrim, parti yang tidak sesuai diamalkan di dalam negara kita yang berbilang bangsa, agama dan budaya ini, maka akan menyebabkan saham kita jatuh. Dan hari ini ringgit Malaysia kita berada dalam keadaan yang baik sepanjang tempoh. Saya ingat sebelum ini pun tidak berlaku gaduh ni, mak dah tua ni apa semua ni kan. Saya teringat saya menonton satu drama Filipin. Ada satu rumah ni dia terbakar. Rumah di kampung, milik seorang ibu tua, tapi dia ada dua adik-beradik yang sering bergaduh. Rumah dia terbakar ni, adik-beradik masih gaduh ni, masih gaduh, akhir rumah tu terbakar. Jadi bila mak dia ni dengan tu bertongkat, dilibas dua-dua ekor ni dilibas tak hengat dalam scene tu. Dan bila dia sedar, dia tak sedar dia bergaduh, rumah dia terbakar. Dia sedar rumah terbakar, maka abang dan juga adik bertukus lumus, cari timba, cari air, siram, jiruh dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berjaya menyelamatkan rumah tersebut. Dan yang paling menariknya di akhir cerita itu, kedua-dua adik-beradik itu berdamai. Dan akhirnya mereka berjaya menyelesaikan kemelut yang selama ini yang menjadi penghalang di antara mereka. Itulah sebenarnya yang saya
saya sangat terharu di atas apa yang berlaku pada hari ini. Mungkin inilah ketentuan takdir Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita boleh memikirkan tentang soal negara, soal ekonomi, soal rakyat, dan semua perkara yang sepatutnya kita lakukan, bukan soal kuasa. Itu yang paling utama. Jadi kita pun dah melepasi 1 jam setengah ni. Saya mohon ampun dan maaf lah sebab lewat, sebab tadi bila hujan lebat di kawasan tu ada banjir, naik air. Jadi kereta saya tak lepas, kereta saya lorot sikit. Dan banyak kereta ni terpaksa ni di kawasan Shah Alam sini. Saya lambat tiba, itu kelemahan saya lah. Okey, Saudara Lokman, sebelum kita nak tutup sesi ni, mungkin ada kata-kata ataupun apa nasihat untuk dikongsikan? Nasihat saya rasa kita kena perbanyakkan siri penjelasan kepada akar umbi Pakatan Harapan dan juga akar umbi Barisan Nasional khususnya. Saya yakin ramai akar umbi Barisan Nasional kita dah terlalu lama, berpuluh tahun kita berperang dengan DAP, berperang dengan Pakatan Harapan ni. Sudah pasti nak mewujudkan perpaduan ni dia memakan masa. Betul. Tetapi di sebelah Pakatan Harapan juga sudah ditanam macam ni kan. Pun bukan mudah. Betul, bukan mudah. Macam tadi sahabat kita cakap kan, kita rasa janggal, kita rasa tidak selesa dan sebagainya. Maka kita kena rapatkan jurang perbezaan ni segera, InsyaAllah. sebab kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri tak lama lagi. Kita kena buat majlis penerangan ni. Saya menyeru kepada kedua-dua belah pihak, khususnya Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, sudah mula kena turun ke akar umbi secara bersama, menerangkan kepada akar umbi secara bersama tentang peri pentingnya gabungan ini. Kalau kita boleh fahamkan apa benefit yang kita boleh dapat dengan penggabungan ini, ramai boleh terima. Betul. Sebab ramai orang takut bahawa lepas ni kepentingan orang Melayu akan musnah. Sebenarnya selepas ini lebih banyak kursi-kursi Melayu kita boleh menang kalau kita dapat sokongan daripada orang India dan Cina juga. Betul. Kan? Betul. Sama juga dengan Pakatan Harapan. Lebih banyak kursi-kursi mereka juga mereka boleh menang jika mereka dapat sokongan daripada orang Melayu. Betul. Yang boleh dibawa oleh Barisan Nasional. So it's going to be a win-win situation, ataupun masing-masing akan menikmati keuntungan daripada kerjasama ni. Ini yang kita kena bagi faham. Baik. Saya nak tutup pun 5,000 lebih ni mata sedang memandang dalam live ni, dan ada yang minta untuk kita buat sesi seterusnya. Saya kena tanya Tuan Badan, saya kena tanya Boleh insyaAllah. Nampak menarik, nampaknya macam ada satu, orang kata, ialah ke arah satu perkara yang sangat positif. Dan insyaAllah Lokman dah berjanji, insyaAllah kita boleh lepas ni kita akan bersama lagi. Ini sebenarnya eksperimen. Boleh. Menjadi ke tak ni? Sebab sekarang ni kita dah berada dalam sebuah kerajaan dan sebagai kerajaan perpaduan. Maka saya secara peribadi saya dah lupakan segala sekitar tu. Saya pun ambil masa juga, seminggu lebih. Saya ambil masa, kita lupakan sekitar. Kita sekarang apa yang kita buat adalah demi rakyat. Dia dalam erti kata lain, kita nak memerintah sendiri tetapi rakyat mahu kita memerintah secara bersama. Betul. So kita kena hormatilah. Betul. Walaupun cita-cita tu nak memerintah sendiri. Betul. Tapi dah ini yang rakyat mahukan. Maka kita cuba. InsyaAllah. Kita try. InsyaAllah. Kita test. Boleh, saya akan kalau dulu kita pernah cuba Tan Sri Muhyiddin, kita pernah bagi peluang pada dia, kita dah tahu hasil dia, kenapa kita tak boleh bagi peluang yang sama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Betul, itulah yang yang saya dambakan katakan begitu. Dan kita bekerjasama sebagai satu pasukan, sebagai satu keluarga yang besar, demi negara, demi rakyat, dan demi masa depan anak-anak kita yang akan datang. Baiklah, sebelum saya nak mengakhiri sesi pada malam ini, saya nak sampaikan sepotong ayat Quran yang menjadi kegemaran saya daripada surah An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wala takudil khainina khasima. Maksudnya apa? Inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya telah aku turunkan kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran. Bil haqq, dengan membawa kebenaran.
Bima arakallah, dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Wala bima inna anzalna ilaika kitabil haq litahkuma bainan nas, untuk mengadili sesama manusia. Litahkuma bainan nas, bima arakallah, dengan apa yang diajarkan kepada kita. Wala, dan janganlah takulil khainina khosima, menjadi penentang kerana membela golongan pengkhianat. Ini adalah satu ayat yang bagi saya sangat sesuai dan jadi pengajaran kepada kita semua, ya, berkenaan tentang pengkhianatan, kesakitan yang kita rasa. Kawan-kawan daripada UMNO juga turut merasai, begitu juga keadilan dan juga Pakatan Harapan UMNO, dan kita telah berjaya mencapai satu persefahaman. InsyaAllah persamaan ini kita akan panjangkan sehingga sampai bila-bila untuk anak cucu kita, insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya sesi tadi lewat atas kelewatan saya dan juga masalah teknikal dan sebagainya. Ini adalah kelemahan diri saya, dan sepanjang kata-kata saya telah menggores hati dan perasaan, terutama saudara Lokman. Dulu dia balun saya balun dia. Esoknya dia balun saya, lusanya saya balun dia balik. Ini adalah sebagai satu, orang kata, titik permulaan yang sangat baik. Saya mohon ampun dan maaf di depan semua orang. Kelemahan diri saya. Segala puji-pujian itu kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Segala kemaksiatan, kebatilan, kemusnahan, kesusahan, kepayahan, kesesatan itu kita tujukan kepada pemimpin yang mengkhianati mandat rakyat.